malam ni kita bertuah bersama dengan Cikgu Hafiz kalau beliau dapat join kita, insyaAllah. Pada malam ini, saya mesej beliau. Okey, jadi pada malam ini sebelum kita pergi ke kita tengok kita punya analisa pasaran, apa kata kita tengok dulu Forex Factory. So Forex Factory untuk bacaan pada malam ini adalah kita tengok di scanner tuan-tuan. So di scanner ni kita tengok USD melemah. USD melemah disebabkan oleh news pada pukul 9.30 malam tadi. USD PPI bacaan dia negatif 0.2, rendah daripada forecast, rendah daripada previous. Ini menunjukkan ekonomi US tidak memberasakan. Okay. Dan walaupun core PPI sama, tapi unemployment claim bertambah, maksudnya orang tidak bekerja bertambah. Okay, kita akan lihat pada pukul 11 malam ini adakah FOMC member Cik Brenat Cik Brenat akan berucap. Jadi adakah yang keluar daripada mulut dia tu adalah something yang boleh menguatkan US dollar. Okay. Sekiranya ada menguatkan US dollar, mungkin pergerakan ni hanya sementara. Dan kita tengok ke JPY kita nampak strong bearish. USD JPY bearish, DJ bearish, tapi DJ ada menunjukkan satu sedikit pattern reversal. Mungkin dia boleh naik sekejap kita boleh USD yang lemah ini. Tapi USD dia terus turun lah sebabkan oleh news USD yang lemah. Dan kita juga lihat pair safe haven di USD CHF. USD CHF melemah, USD CHF melemah, USD CAD melemah. Ini semua sebab penangan USD yang lemah. Dan pair AUD USD dan kembarnya Kiwi USD, NZD USD dua-dua naik, dan TNZD USD dia sudah break. Kita tengok resistance di scanner ni lah. So break ni ada kemungkinan untuk NZD USD akan naik lebih jauh. Dan hari ini saja dia dah naik 1.10%. Tinggi sangat sikit ada naik. Di mana lama jauh. So ada news tadi pada pukul 9.30 producer Prasinet. Dan kita juga semalam kita dikejutkan walaupun news USD positif, tapi untuk USD dia sangat-sangat lemah. USD walaupun keluar dia ni positif, tapi dia keluar 2-3 minit lepas tu USD strong je, lepas tu dia tahu dia lemah. Okay. Ini adalah mungkin ada insider yang tahu lah, beritahu mungkin pada hari ini, ataupun secara general yang dapat tahu yang USD tengah ada inflasi yang sangat kuat. Jadi dia pun akan invest ke currency safe haven ni lah, macam JPY, CHF dan yang lain-lain. Okay. Permainan orang besar ni. Permainan orang besar. Dia pun tengok ramai orang tengok USD kuat, boom dia bubuh. Assalamualaikum. Temu undangan. Baik, siap ke OBS? Lain macam tetamu undangan ke? Lain macam. Alright, sebentar kita tunggu Cikgu Hafiz kita cari mikrofon. Apa kata saya pass ke C4F dulu untuk boleh buat baca OBS pun lain macam tu. Oh, ini bukan kali-kali long mana kawasan ni. Okay. Alright tuan-tuan. Nampak TV nak? Rasa nampak ke nak? Clear. Nasikan aku lihat. Clear, saya refresh dulu sekejap. So kejap ya tuan-tuan. Sementara OBS on. Okay, saya refresh dulu. Okay. So dah refresh. Tuan-tuan tengok ya tuan-tuan. Okay, sekarang ni kalau kat Euro USD, kita nampak Euro USD, kita nampak Euro nampak lagi kuat pada USD. Kalau dari segi apalah, tapi kuat dia pun 0.28. 0.28 ni boleh katakan kuat jugalah, tapi tak terlampau, tapi kira kategori kuat jugalah. Kuat juga. Okay, tapi tak berapa kuat. Nak kata macam mana? Menghampiri kuat tetapi tak lemah.
Macam tu. Tapi kuat. Mana kuat lah. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok graf tu pun memang euro dah mengatasi USD Dia naik dan mungkin boleh sampai lagi ke level 1.15 kan. Okey, untuk euro USD, untuk euro USD. Okey. Untuk GU, GBP pun lagi kuat pada USD. Macam Sifat kata, mungkin sebab inflasi broker lompat-lompat betul. Memang benda ni nampak. Okey, so keadaannya mungkin dia boleh pergi lagi sampai 1.38. Nampak? Nombor yang cantik 1.38. Mungkin dia akan sampai ke situ lagi. Dia mungkin akan naik lagi. Okey, secara roughly-nya. Okey, USD JPY, nampak? Kekuatan mana nampak sangat USD melemah lah. Kekuatan JPY lagi kuat pada USD. Nampak? Sekarang dia sedang turun dan kekuatan dia ni mungkin akan turun sampai 113.5. Okey, sebab itu ada support yang betul-betul kuat. Okey, 113.5. Okey, ini secara roughly. Nanti kita akan tengok graf lagi nampak jelas lah. Okey, minyak pun. Tengok minyak macam mana. Nampak tak tuan-tuan? Nampak? USD nampak sangat sedang melemah sekarang ni. Tapi bila minyak ni, dia dah sampai takut atas. Tapi dia boleh pergi sampai 85 lagi lah. Dia boleh pergi sampai 85. Okay. Alright, so USD CAD. Nampak? USD CAD. CAD lagi kuat pada USD dan sekarang tengah menjunam. Menjunam dan dia boleh sampai ke level tuan-tuan. 1.24. Nampak? Itu level yang sangat kuat tu tuan-tuan. 1.24. Dia boleh turun lagi sikit. Alright, secara roughly lah. USD CHF. USD CHF juga lagi kuat pada USD. Tetapi menunjukkan kalau dia boleh break level 0.91, bermaksud dia boleh pergi ke level yang lebih bawah. Iaitu tuan-tuan kena tengok level support yang sebelum ni. Sebab dia dah sudah break ke level support yang pertama, dia ada support yang kedua tu. Dan insyaAllah dia boleh sampai turun lagi kalau dia semakin kuat. Sebab negatif 0.4% ni agak kuat sebenarnya. Okay, kita akan tengok ni. Okay, AUD USD. Okay, AUD USD. So dekat sini kita pun nampak AUD juga lebih kuat. AUD dia macam JPY lah. Nampak AUD lebih kuat. AUD lebih kuat daripada USD. So sekarang dia sudah break kawasan resisten yang atas yang sebelum ni. Bawah 0.713 tu kan, dia bawah tu kan. Sekarang dia sedang menuju ke arah yang paling hampir 0.74 something sebenarnya. Pada saya 0.745. Dia boleh sampai ke situ lagi. 0.745 dia boleh sampai ke area situ lagi. Gold gold sekarang pun kita boleh lihat dia tuan-tuan. USD juga ada lemah tapi gold pun dia tak apa nak cantik. Kalau tuan-tuan lihat area resistance dia tu dia sudah touch. Okey, di sini pergerakan dia tak nampak sangat dia akan pergi ke mana. Tapi nampak dia menghala ke atas lah. Okey, menghala ke atas. Okey, tapi tak pasti juga sebab apa? Sebab area kita boleh tengok satu candle yang sangat besar, dia nak kena beat candle tu untuk nak sampai ke resistance seterusnya. So benda ni kita kena tengok graf lah. Okey, untuk NZD USD plus 0.58. So NZD lebih kuat pada USD dan sekarang dia sudah melebihi paras 0.688. 0.668 ya, 0.688. Okey, lebih kurang macam tu dia punya amount dia sekarang dia berada hampir 0.6887 Okey, dan dia sudah lebih 0.68 saya kata tadi tu, iaitu kawasan resisten yang sebelum ni dan insya-Allah dia cuba akan naik lagi NZD USD sehingga mana tuan-tuan? Sehingga saya lihat tinggi juga dia boleh pergi sebenarnya 0.71 0.71 insya-Allah dia akan sampai 0.71. Okey, Euro GBP. Ini secara roughly lah tuan-tuan, tak boleh percaya sangat. Euro GBP plus 0.03%. Jadi ini tak ada balance. Dia plus 0.03 ni maksudnya consolidate lah. Tak cantik pun sebenarnya. Consolidate anytime boleh berubah. So dekat sini kita tak nampak apa benda. Ada satu yang dah break dominant candle tapi break dengan keadaan yang sangat-sangat lemah. So dia berada dalam consolidate, tak boleh dapat keputusan. GJ pun sama, berada dalam keadaan consolidate dan juga berada di area resisten yang sangat kuat. Okey, dia sedang masih berkonsolidate. Dan sekarang kalau dia boleh atasi yang dominant candle kecil tu, insya-Allah dia akan naik ke atas. Tapi benda ni pun tak clear sangat, tak kuat sangat. Okey, Bitcoin tuan-tuan kita boleh lihat pergerakan Bitcoin ada sedikit kuat lah berbanding USD. Bukan sedikit kuat pada saya kuat tuan-tuan, plus 1.38%. Kuat tuan-tuan. Dan kalau lihat dari segi sini tuan-tuan, insya-Allah Bitcoin tu dia akan naik jugalah sampai ke level, nak kata ke level 500 tu tak susah jugalah. Tetapi yang paling hampir dia akan sampai ke level 45 macam tu. 45 atau 46. 45, 46, 47 area situlah.
secara roughly-nya yang saya boleh bagi tahu dekat sini lah. Okey, jadi kalau kita tengok dekat bawah ni tuan-tuan boleh nampak USD berada di belakang sekali lah. Dari segi apa yang kita lihat dekat Finviz ni, currency strength meter yang paling kuat NZD NZD, CHF, JPY, AUD ni tak lari banyak lah, 0.39, 0.38 selalu macam tu daripada ikut-ikut. CAD 0.37, pun berterusan cantik 0.39, GBP 0.30, Euro 0.28. Macam tu lah. Nampak dia bertukar pula, Tukar pula. Nanti si boleh tengok AUD tu akan bertukar duduk sebelah JPY balik. Macam tu lah. Jadi dia akan berdepan selalu macam tu. Sebab yang kita tengok tadi kan, kalau apa ni GBP, JPY apa semua kan, CAD apa semua, dia ni macam keadaan yang orang kata apa, CAD agak kuat lah berbanding yang lain-lain juga. Tapi macam tu lah sebab dia akan tukar-tukar. Kita kena tengok graf lah macam mana kan. Ini just roughly lah, roughly. Ini macam power Raffi. Saya stop sharing tuan. Boleh. Iya. Cikgu Hafiz, apa khabar Cikgu Hafiz? Dah masuk lah. Mana dia? OBS tak buka lagi? OBS tak buka lagi, 2 minit. Okey, sebentar Cikgu Hafiz boleh ready. Jadi kita akan tengok Indian dollar dulu sebab Boleh sebab Cikgu Hafiz buka OBS power tu Cikgu Hafiz. Memanglah kau legend ni. Legend. Okey, untuk Indian dollar kita tengok di time frame yang besar di weekly pada minggu lepas, candle yang keluar adalah candle rejection. So candle rejection di Indian dollar menunjukkan price ini reject di kawasan resistance dan sudah break. Dan pada minggu ni kita dapat confirmation break dia buat double bottom dan dia naik di test ke kawasan short zone, kita dapat lagu rejection 16.6 dan pada minggu ni 94 baca ke 94 lah. Jadi memang lemah USD pada minggu ini dan dijangka pada minggu depan pun dia akan follow trend sama disebabkan kita baru saja ada lepas rejection. Jadi pada minggu lepas kita akan cuba cara setup sell. Okay. Penurunan ini dia mula pada 2 hari lepas. Kita buat candle grafik di sini. Sebelum dia turun, dia ada kawasan dia buat naik sepatutnya ini dia buat bullish flat, tapi bullish flat ni dia berlaku di terlalu tinggi, point terlalu tinggi sebab kawasan. Ini bullish flat yang pertama yang kita jumpa. Okay, ini bullish flat pertama, yang kedua dia fail bullish flat yang kedua dia fail. So dia fail kat situ dan dia break bawah, dan apa yang kita perlu tunggu sekarang ni adalah satu retracement. Kalau dia nak retrace lah, kalau dia tak mau retrace dia akan turun secara straight. Dia akan test ke kawasan-kawasan sini. Dia tak sampai dah sebenarnya. Sampai dah sebenarnya. Ini tu mungkin pada dia akan naik kejap lah untuk bounce balik. So untuk intraday traders sebenarnya boleh standby buy bila ada rejection kat sini. Kita H4 ataupun di daily. So untuk dia maximum test kita nampak dia macam strong supply di kawasan atas ni, mungkin dia boleh patah balik untuk Indian dollar baru dia turun. Okey, ada juga kemungkinan dia macam ni juga okey, walaupun dia break tapi dia tak test tak dapat test tu di mana boleh sampai ke ni. So ini mungkin dia patah balik. Kalau dia patah balik tu rezeki lah, kalau tak dia akan ke satu arah, break satu arah. Okey, dia akan pergi ke satu arah test balik support sebelum ni. Okey, ini base yang penting lah. So sekiranya buat pattern macam ni, kita standby head and shoulder dia dari sini lah. Okey, ini head dia shoulder left, shoulder right. Kalau dia buat main kat sini di daily, dia boleh turun lagi macam ni. So ini price action untuk Indian dollar mau dapat pelemahan, tapi untuk head and shoulder tu mungkin dia makan masa berbulan-bulan lah. Dan di H4 ini masuk breakout bawah 5F pada yang berlaku pada semalam. Semalam memang, tapi dia bagi false signal untuk buy ni. Ni ramai trader kita takut. Okey, yang mana ni grafik. Betul. Dan kalau tuan-tuan entry buy pada time ni dia breakout jadi sell lah. Dia break pasal support. Pak Long kita macam mana sih, Pak Long kita suka golfing. Pak Long kita macam mana? Itu dia cotai. Woi. Dahsyat Cikgu Hafiz sekarang nak buka OBS tu. Banyak loading Cikgu Hafiz. Apa-apa Cikgu Hafiz? Mana ada OBS? Tak adalah.
Tak ada. Lama. Tak tahu dia keluar je. Tak apa. Kalau nanti mungkin Cik Api nak share screen, kita boleh tengok kot. Apa-apa je Api sihat ke? Boleh share screen ke? Dari laptop boleh kan kalau ada join ni. Kat Google Jangan Meet join tu. ni, jangan join ni. Jangan share lah ni. Jangan share ni, kita dah mana Nisa dulu. Kali ada dua ni. Ada dua. Oh. Nanti kita akan minta Cikgu Hafiz buat Nisa Go lah sebab lama tak dengar kan sebab Nisa Go boleh. Rindu lama tak tengok muka dia. Gila lah. Nyanyi sikit rindu. Rindu mana cubitan hati. Lama. Nampak? Punya Marai kan Cikgu Hafiz tu. Dia muka tak ada perasaan. Okay, baik. Continue. Dia punya headset tu. Macam mana nak link? Headset tu besar kerusi tu. Dia ada bahan member. Aduh. Okay, baik. Continue Indek. Okay, continue button. Untuk area demand yang kita nampak di H4 di sini lah. So ini memang free fall yang kita boleh katakan. Dan area 94 ni dia akan sampai baru dia akan cuba untuk mungkin buat pullback sikit. Tapi untuk pullback ni dia mungkin dihalang oleh kawasan supply di atas ni. Seperti kat sini kita nampak ada di H4 dan satu candle kapit. Cikgu Hafiz pakar candle kapit. So beberapa candle kapit yang dia perlu break di atas untuk jadikan dia sebagai kawasan fresh zone lah. Untuk dia jadi buy. Kalau tak mampu break ni dia akan jadi sell sebenarnya. Dan sebab tu kita kata kat sini dia boleh jadi head and shoulder. Dia pattern lebih besar. Dia jadi sell dulu. Trend lebih kecil H1 memang continuation sell. So kat sini MA memang dia reject. Dia touch MA reject. Trend memang sangat kuat ini. So candle sebentar sell yang antara MA kata MA lah. Boleh nampak. Okay, untuk ini dulu memang kita jangkakan bearish pada sampai ke esok dengan weekly yang sangat kuat. Mungkin dia akan touch ke 14 sebelum dia berlaku ke 14.5 hingga ke 14 lah. So 14 ni lebih solid, nombor yang solid dan situ kita baru boleh lihat price. Mungkin dia buat pullback sikit baru dia sambung turun dan di target yang besar dia akan buat initial day lah di weekly terutamanya. Okay, baik. Jadi dengan ini saya akan Cikgu Hafiz dah ready kan nak buat ni? Kita nak dengar Nisa Go tu. Nak share tu. Ya? Macam mana nak share screen tu? Cikgu Hafiz tekan kat bawah tu. Dekat ke pakai saya punya screen telefon. Sebab tak join kat laptop kan? Laptop dia tak ada gambar. Tak apa, tak ada gambar. Yang penting boleh share screen. Kalau share screen saya pakai ni lah. Pakai handphone lah. Pakai laptop. Di Google Chrome laptop tu ada more. Apa ni tiga button tu. Sebelah dia ada presenting ni button. Okay juga boleh. Kita akan minta Sifu otai kita untuk pakai ni boleh tak? Pakai ni. Boleh tu. Boleh pakai ni. Ni tak nampak apa Cuba kau buka. Ni pun boleh. Ini cantik. Boleh. Ni boleh. Cantik Asifah. Teknologi baru. Dan Nisa menggunakan telefon je. Ya, power tak power dekat situ nampak dekat saya tak nampak lah. Dapat. Cikgu Hafiz dia terus cakap sebab kami nampak. Cikgu Hafiz dia cakap dia habis dengan Cikgu Nisa je. Kami nampak kat sini. Okey, ni pakai telefon lah. Boleh. Okey. Okey, biasa saya buat analisa pakai TradingView lah. Dan TradingView saya gunakan data daripada Wanda lah untuk buat analisa sebab Wanda punya data bersesuaian dengan saya punya teknik lah, iaitu break SNR. Cikgu Hafiz boleh rotate telefon bagi nampak?
Banyak sikit kan dia. Baru nampak Ah. Jadi break SNR ni kalau nak teknik tu nak betul-betul tepat, kena SNR dia kena sharp lah. Dia tak boleh macam SNR tipu-tipu kan. Close body dia dengan open dia nak kena sama. Kalau katakan sebelah tu dia punya close 18-21, maka dekat yang sebelah tu kena open dia 18-21 juga. 18-21. Kena sama. Sudah Jangan sama dia lah. macam nampak macam selalu ada gap. Tu susah sikit lah nanti nak buat kira-kira dia punya SNR kan. Mana tengok dia punya ni lah. Kita tengok dia punya open close dia. Kalau macam sekarang ni saya buat analisa dekat time frame H1. H1 jap. Ni susah pula dia nak gerak-gerak ni. Boleh Tak berapa ni lah. Saya tegakkan balik jap. boleh. Ikut proses kan. Water trader kita ada semua power lah. Wah. Biasa pakai kat office kan. Ini pakai kat rumah kan. Jadi blur sikit lah. Tak apa je weh. Jap. Okay, reset balik. Nampak? Nampak. Clear. Ya, teruskan. Kat handphone pun kadang kena belajar juga ni Shiva. Okay, sekarang ni sebab screen ni nampak kecil kan. Kalau nak buat landscape dia susah nak control. Okay, kalau kita tengok dekat time frame H1 sekarang ni saya detect ada divergent yang saya dah ditandakan tu. Divergent tu maksud dia kalau dekat price dia buat kenaikan height, yang ni height, lepas tu dia buat higher height. Yang ni kan. Jadi dekat indicator AO or sum oscillator dia buat height dan dia buat low lah. Jadi dekat sini dia tak seragam lah. Bila tak seragam dia panggil divergent lah, ketidaksamaan price dengan indicator. Jadi ini satu dia punya petanda awal. Lepas tu yang kedua dikuatkan oleh dekat sini okey, dekat sini ada kenaikan. Lepas tu dia buat penurunan ni, lepas tu kenaikan balik ni dan dia dah break yang level dekat bawah ni. Level 1824 ni. Dia dah break 1824 ni satu batang candle yang panjang ni. Dia macam freeze Yang screen macam apa macam freeze. Lambat Dia tak update. Screen lambat Cuba apa yang okey. Delay lah. Itulah. Tak apa. Ada benda tu Tapi kacau kalau dekat tengah screen kalau boleh buka dekat komputer lagi clear dia habis. Kalau buka laptop lagi clear kot. Dekat laptop nak tak ada suara lah. Tak apa. Suara boleh tunggu cakap dekat sini. Dekat handset tapi share screen je. Screen pakai ni. Macam masuk on GoPro. the dua kali. Okay, saya buat balik Google Meet. Dia detect OBS lah. Tak apa, tu biarkan. Bawah tu
Boleh, Habib. Cikgu Hafiz kena stop share dekat phone dulu tu kan. Okay, baru share dekat ni kot. Kena stop share kat telefon tu. Yang ni kena off balik Ni yang kat telefon tu stop dulu, stop sharing tu. Cikgu Hafiz share dekat ni. Stop. Okay. Lepas tu? Dah buka laptop lah? Okay, Cikgu Hafiz tengok kat bawah tu ada butang mic. Lepas tu sebelah tu ada butang matikan kamera kan, ada butang kamera. Sebelah tu ada butang bentangkan sekarang. Bentangkan sekarang. Cuba tekan tu. Dia saya bagi kat telefon Cikgu Hafiz. Isi Cek masa Cikgu Oh, Hafiz. present now. Oh, kau present now, Melayu. Dia tak faham. Oh, Present dia now, present now. And faham your putih entire je, screen Hmm. Entire screen. pun boleh. Yang penting Cikgu Hafiz dah masuk 3 orang. Dia seorang. Dah. Ramai. Dah. Tak, berapa lagi? Cikgu Hafiz dah share Tadi dah masuk. Entire screen dia kata. kat bawah tu dekat. Dah. Baru aku nampak. Okey, teruskan. Okey. Okey, Cikgu Hafiz nampak. tutup yang ujung tadi. Yang nampak mana Ni yang Google dah Meet nampak kat atas tadi. tu. Dah nampak Okey, share ni? okey, nampak clear. Okey. Okey, ni saya punya analisa benda ni. Okey, dekat sini zone ni dah lama tau. Yang ni zone saya panggil zone IB. Zone IB. Maksud zone IB tu ialah untuk teknik SNR, FMCBR lah ni kan, Fibo Musang punya. Yang ni bila ada penurunan dan dia break support yang paling hampir dan ada tarikan Fibo, lepas tu dia buat penurunan, yang tinggal atas ini adalah zone IB, zone initial break, dan ni saya buatkan zone. Jadi zone ni kalau saya menggunakan macam horizontal punya line kan, maka dia akan nampak nanti zone panjang lah. Zone panjang yang saya boleh pakai sampai bila-bila lah. Macam ni. Bila-bila saya juga. pakai. Sampai bila-bila lah. Selagi saya nak pakai lah, maksud dia. Selagi saya nak pakai zone tu, saya pakai. Bila ada je penurunan, lepas tu dia naik balik, dia akan cari zone tu. Ni kekuatan zone IB lah saya panggil. Mungkin dekat teknik-teknik lain dia panggil lain kan. Zone-zone lain lah. Jadi kalau FMCBR dipanggil zone IB, zone initial break. Dan dekat sini dia test. Bila dia test, dia tak mampu nak bola, maka dia ada buat penurunan. Dan penurunan ni dikuatkan oleh yang ni lah, satu candle yang besar ni. Dia break resisten ni. Bila buat tarikan Fibo, ada dapatlah jawapan dia dekat bawah ni. Okey, contoh saya buat tarikan Fibo yang dekat sini punya setup kan. Jadi saya tarik daripada yang memecahkan support yang ni sampai ke hujung shadow. Dan TP dia adalah TP wajib yang ni lah 161 dekat 1802. So dan entry, kalau dia entry di mana 100? Satu kan? Entry dia ada dua jenis entry, sama ada entry terus daripada 100 ataupun tunggu dia patah balik. Kalau kes macam ni, kalau kita tunggu dia patah balik, mana kita tak dapat entry lah. Tapi kalau kita terus dekat sini, kita dapat entry. Tapi anda kata kita entry kat sini, dia patah balik dan kita floating lah. Jadi benda ni boleh kita tapis lah. Boleh tapis menggunakan yang ni, indikator ni. Indikator stop RSI. Bila ada kenaikan overbought dan turun balik masuk dalam zone ni dan kita cari dia punya setup, ada jumpa, maknanya selagi ni tak jatuh bawah ni, maka boleh terus sell lah. Boleh terus sell. Boleh terus sell. Okey, lepas tu dia buat penurunan, kita tak tahu sampai mana penurunan. Dan
kita nak tahu sampai mana dia penurunan dia selagi dia tak break support. Contoh dia turun, ni tak break support ni, maka dia turun lagi. Dia turun lagi, tak break support atas ni, maka dia boleh turun lagi. Itu macam tu je. Bila buat penurunan, lepas tu dia break support yang paling hampir, katakan ni support resistance yang paling hampir untuk kenaikan, maka penurunan ni dah kira maksimum, habis. Kalau dia dah break lah ni, dia dah break kan. Ini resistance yang paling hampir dengan price yang paling bawah ni. Bila dia dah break, mana dia akan ada kenaikan. Okey, sampai sini kenaikan dia selagi tak ada break yang bawah, makna kenaikan dia akan terus naik. Sampailah keluar signal buy ni. Tapi sebelum keluar signal buy ni, kita dah dapat entry daripada sini dah. Sebelum dia bagi tahu, kita dah dapat tahu awal berdasarkan SNR je. Okey, yang ni yang bila dia buat kenaikan dan mana kita punya TP ni sebenarnya sama juga dekat atas ni juga. Yang ni yang minggu lepas lah. TP dia dekat atas juga. Mana dia bila dia dah sampai ke atas dan kita bila sampai ke atas maksudnya sampai zone dan kita nak tahu dia ada buat penurunan ke tidak ataupun dah maksimum sampai atas ke tidak, kita tengok yang ni ada divergent. Ada divergent, ini adalah petanda dia dah habis buat kenaikan. Ni divergent. Jadi dikuatkan oleh yang ni, penurunan yang ni. Adanya penurunan. Dia dah overbought, lepas tu dia buat penurunan. Dan kalau dekat sini menggunakan teknik SNR, memang tak ada entry. Teknik SNR tak ada entry. Tetapi dalam teknik SNR dia ada lagi satu confirmation yang kita namakan dia sebagai dominant break. Yang ni adalah dominant break. Ini confirmation untuk perubahan trend juga. Dominant break ni bermaksud candle, ada 3 candle yang memecahkan satu candle yang besar, yang besar, saya besarkan Boleh, yang memecahkan candle ni. Ini boleh kita namakan dia candle candle mother candle. Okey, satu candle besar yang menaik dipecahkan oleh 3 candle. Dia tak boleh 2 candle. Kalau 2 candle nama dia harami bearish. Yang ni namanya dominant break. Dominant break 3 candle minima. Jadi bila pecah, sini ada tarikan Fibo dan jawapan dia dapat dekat area sini je. Dapat area sini. Jadi yang target yang saya dapat ni adalah berdasarkan daripada yang penurunan ni dan ada kenaikan yang ni. Ada kenaikan yang ni dan ini adalah dia punya support yang paling hampir dengan kenaikan yang ni. Jadi tarikan Fibo saya buat daripada candle yang ni dan yang memecahkan ni. Mana dapatlah jawapan 18, 16 ni. Inilah TP dia. Ini signal ni tadi daripada petang tadi lah. Dan petang tadi saya beritahu dia ada signal sell tetapi tunggu dia buat pullback. Habis pullback dulu. Kalau nak tahu habis pullback, bila habis pullback, makanya kena tengok dekat time frame kecil lah. Kena tengok dekat time frame kecil pullback dia. Macam contoh M15 kita tengok kat mana pullback dia berakhir kan. Macam contoh pullback berakhir dekat mana. Kalau dekat sini tak ada nampak kita tak tahu kat mana pullback berakhir. Tapi boleh kecilkan time frame. Tengok dekat lagi kecil lah. Dan time frame yang ni dia boleh bagi tahulah berakhirnya pullback. Macam dekat sini ada penurunan. Yang ni pecah dia punya resistance dan kita buat penarikan Fibo. Kita dekat sini. Misalkan ni nampak terabai sikit kan. Mana jawapan dia dekat sini, nampak tak? CP 161 dekat sini. Maksimum dia lah. Tapi dekat sini
tak sampai lagi dia buat penurunan juga. Itu cara macam mana nak detect dia dah berakhir ke belum kan. Jadi kalau ikut yang ni sikit lagi lah dia nak TP lah. Tapi kalau ikut goal ni nampak je macam sikit tapi besar juga ada 36 pip lagi Kalau ikut H1 tu memang nampak punya ni lah. Yang Ni punya H1. apa divergent Okay, yang ni 4 andai kata dah achieve TP1 ni 18-16 ni, kalau kita nak tengok dia boleh pergi jauh ke tak, boleh pergi dekat time frame yang lagi besar lah. Tapi dengan syarat selepas dia achieve TP lah, dah dapat TP kan. Kalau dah dapat TP ni, di zone yang ni, zone yang saya tanda ni, boleh pergi dekat time frame H4. Dan time frame H4 memang saya dah buatkan dia punya zone. Time frame H4 besar lah zone dia kan. Jadi dia kena break yang ni lah. Divergent di H4 tak nampak lagi lah. Divergent di H4 tak nampak, itu pasal kita kena ambil TP1 je. Ambil TP1 tadi dekat 18-16 kan, TP1 je. Sebab dia ada risiko tinggi, sebab sini tak ada divergent, takut nanti dia turun, dia akan buat kenaikan balik. Dia buat lagi kenaikan. Itu sebabnya kena ambil TP1. Kita tak boleh ambil macam kita ingat dia boleh pergi jauh lah, contoh kan sampai TP2, TP3 kan, tak boleh. Sebab dia tak ada pembentukan divergent dekat H4. Kemungkinan ni dia buat, kalau saya kecilkan, dia kalau nak tengok divergent ni kena kecil. Sini dia buat convergent. Sini adalah convergent. Bila sama, ini tinggi, height ni dia buat lagi height, ini height dia buat lagi height, sama kan, maknanya ni convergent. Dia kena buat divergent, sini tinggi, ni nanti price naik tinggi, dan indikator AO ni buat satu bukit kecil je. Dia buat bukit kecil. Maknanya yang ni menurun dan yang ni menaik. Baru ada confirmation untuk H4 punya pergi lebih jauh lah. Sekarang ni tak boleh lagi kita anggap macam tu. Itu pasal TP dia tadi dekat 18-16. Dan andai kata di H4 pukul 1 pukul 2 kan, H4 tutup kan. Kalau ditutup dekat bawah ni baru ada penurunan sampai zone yang ni. Memang kalau pecah ni, break dekat bawah ni memang confirm dia bawah ni lah dia punya TP dia. Kalau kita buat penaikan Fibo kan, tambah lagi 61%. Tapi setiap kali ada entry, contohlah ada entry lah. Contoh saya buat penaikan Fibo kan. Ini saya buang dulu. Contoh ada penaikan Fibo baru, contoh dia dah pecah bawah ni kan, dan kita tarik Fibo sampai atas ni. Contoh. TP dia masuk tak dekat zone ni? Kan 161 kan, 1807 dia masuk dalam zone. Boleh logik lah. Memang dia biasanya TP ni, TP yang bagus tu dia akan stop dekat zone SNR juga. Ni zone SNR, ni zone SNR, dia akan stop juga. Macam H1 tadi pun dia stop zone SNR. Dapat entry dekat H4 pun dia punya TP dia sama dekat zone SNR yang berdekatan. Yang ni zone SNR dia jauh lah. Tapi kena tunggu break ni dulu. Break dia close dekat luar kotak ni. Maknanya dekat luar kotak ni 18-16 kan. 18-16 lah macam tu. Tapi kalau nak sharp kena tengok ni lah. Tengok bacaan dia dekat atas ni. Maknanya kita kena tengok dia punya close ni berapa. Contoh close dia 18-16.355. Kita kena follow tu. Kalau close di bawah baru ada setup sell. Dan bila ada setup sell kena tunggu pullback. Baru boleh entry. Kalau kita entry awal, maknanya kita nanti ada floating lah. Itu je lah. Mantap. Untuk malam ni masih lagi sell lah. Masih lagi strong sell lah.
Macam apa kata strong sell lagi So Ah. target sampai 161 lah. Target yang terdekat ni untuk time frame H1 18-16 tadi lah. 18-16. So 18, TP pada malam ni 18-16 lah. Mana Bas, inilah 18-16 0.269. Lebih kurang situ lah. Dan dia sama tak dengan level yang ni? Sama kan? Sama. Itu dia punya Fibo ni dia memang cari sebaris dengan level SNR. Tak cukup habis. Itu sahaja. Power ini analisa yang kita cari sama ni je. QF. ya. Power bukan senang tu. Ya betul. Jadi pada malam ni Kiranya Cikgu Hafiz lebih pada dominant candle jugalah. betul dia punya candle. Candle jugalah. Break dominant candle. Mana ikut candle lah. Kita ikut kiranya indicator dia, indicator candle lah. Price. Power. Lebih pada dominant candle lah kan. Break dominant tu. Boleh sampai ke support tu lah. SNR juga. Dia punya key point dia tetap SNR. Tetap SNR. SNR for life. Senang tu kan nak dapat teknik daripada Cikgu Hafiz turun kali tu. Betul. Kita nak tunggu dia cetak OBS. Ingat tak? Itulah teknik yang mula-mula masa buat video pengenalan dulu. Teknik apakah yang cikgu gunakan? Saya menggunakan teknik SNR Fibo di blend dengan SNR. Ingat tak dulu kan? Dalam memang jadi lah. SNR Fibo. Memang tu dua tu lah. Sebab nama tu dah melekat dulu. Akhirnya Cikgu Hafiz memilih teknik yang sesuai dengannya juga. Tapi nama Fibo masih melekat lah. Masih lekat lah. Ada kat Fibo tu nampak. Benda tu dah 2 tahun lepas kan? Ada tahun lepas. 2 tahun lepas. Ya COVID. Masih maintain Cikgu Hafiz. Terima kasih Cikgu Hafiz. Okey, sama-sama. Jadi saya nak share Euro USD pergerakan pada minggu ni. Cikgu Hafiz boleh stop sharing ya? Stop sekejap Macam mana ni? Dekat atas tu. Bawah atau ke bawah ada stop sharing. Okey. Stop presenting. Alright. Tak boleh lah kerap ni sampai. Tu lah. Cikgu Hafiz best tu. Dia kalau cerita tu tuan-tuan, power dia ada teknik yang power. Kau kan. Okay, tuan-tuan, untuk Euro USD nampaknya untuk time frame yang besar kita nampak dia telah buat base. Jadi di time frame jadi kita nampak dia buat base. Okay, base dia sepatutnya ini yang kata bearish pennant, tapi bearish pennant dia ada kemungkinan untuk fail. Jadi ini adalah setup fail. So untuk daily semalam berlaku breakout, ini masih belum test. Ada peluang untuk dia naik lah untuk test ke kawasan yang support untuk Euro USD. Jadi kalau boleh pada time frame yang kecil, esok dan juga seterusnya kita cuba cari setup buy kerana dia lebih menguntungkan. So tuan-tuan boleh zoom ke time frame yang kecil, cara setup buy. Contohnya pasal yang B20 tadi M15 dia reject, dia tuan-tuan boleh buy seperti kat situ, tuan boleh buy dah dia. Okay, sampai kita cuba target H4 sampai ke area yang bertanda ni. Ini pun tunggu saja dia keluar candle buy, candle bullish mungkin pada beberapa minit lagi. So kalau dia jadi buy, tuan-tuan boleh go lagi. So ini setup yang simple lah, menggunakan pullback di TNA. Candle pukul 11 dah siap kan. So kita dapat lihat rejection di top lah pada sekarang ni. Jadi kita tunggu candle pada pukul 11 12 close jadi warna merah atau warna bullish. So sebab ini tak berlaku lagi breakout kan, jadi dia ada peluang untuk patah balik. Kita kena hati-hati. Dan pattern yang saya nampak di sini, price action masih belum clear. Ada kemungkinan dia buat head and shoulder pada head shoulder, dan kalau dia turun dia akan jadi macam tu, head shoulder. Tapi sebenarnya dia boleh naik, dia rejectkan idea ni, dia akan naik lagi. So kita tunggu price action kat sini macam mana, adakah dia masih sustain
kawasan resistor. Sebelum kaki kat sini ada injection pattern dengan Silap kaki sebelum kaki. So untuk details kita untuk H4 nampak macam lagi bullish, di H1 kita standby lah. Okay, dan seterusnya kita ada setup sel GJ di sini. So pada untuk bagi saya GJ ni dia nampak ada tanda-tanda untuk patah arah di time frame yang lebih besar di daily cantik di pada di top dia. So ini kawasan resistance yang kita nampak ada berlaku beberapa kali engulfing. Ni fail engulfing. So engulfing yang kedua, dan ini dia buat satu dominant. Dominant ni masih belum break, dia tunggu breakout lah. Okay, pada H4 yang lepas dia dah tunjukkan tanda-tanda nak turun, tapi dia masih belum breakout. So di H4 ni pun dia masih bullish, tapi dia ada lagi 3 jam semacam boleh jadilah. Mungkin dia next tu sekadar berlaku sekadar buat pullback. Tapi untuk di H1 bagi saya untuk setup sell adalah sebab kita tengok ni kalau setup menggunakan teknik Cikgu Masuk tadi CMS itu, kat sini ada setup, ada sell setup kan, QML lah. Sebab ni dia buat high paling tinggi, kemudian dia buat lower high compare dengan yang sebelum base ni lah. So ni ada lower low lah. Padam dulu. Okay, ni lower low, ni high low. Okay. So dia buat QML setup. Sini kita punya entry point, dan tuan-tuan hold capsule kat sini alhamdulillah H1. TP kita mungkin dia target di kawasan support di area sini lah. Okay, mungkin dapat 156.2. Kalau yang mampu break bawah ni dia akan sampai ke 155.38. Sebab 155.38 ni adalah H4 punya, bagi saya kawasan support di H4 lah. Okay, tuan-tuan tengok tadi pernah berlaku reversal, pernah bagi kawasan support juga, tapi saya ambil yang point atas sikit. Okay, untuk UJ bagi saya dia berpeluang cepat turun lah kat sini at least. Alright, jadi saya siap bagi 2 pair. Mungkin Cikgu F nak kongsi sikit sebarang mungkin setup yang review pada ada memang ada. Okay, ada. Saya dapat dia saya cakap. Kalau dia tak buat review dia menangis. Mengadu. Mengadu kat jalan kebun. Aduh. Tak tahu siapa jalan kebun kau akan munting balik, tak tahu lah. Tak tahu lagi. Alamak, ni nak kena sama sembang ni. Berbelah bagi lah siapa. Berbelah bagi pula. Aduh, sayang tu masih ada, susah lah. Aduh. Yang penting kita kena review juga. Yang penting dijaga nama Melaya. Aduh, Cikgu Hafiz Malaya. Cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz kata apa hal aku kena pula. Aku tak cakap apa, aku kena. Aku mute. Aku tak cakap apa, aku kena dia asyik bar dia. Dia terima. Aduh. Supaya nak review kan? Saya sebab. Giliran saya ke? Ya. Oh, saya ingat dia buat 2 pair bagi saya buat. Okey, minta maaf. Saya ingat ke? Tiba-tiba tu 2 jam. Tiba-tiba ada review ke apa ni? Okey, saya bentangkan insya-Allah. Okey, saya buka, minta maaf tuan-tuan. Saya ingat saya nak buat. Okey. Alright, so kita akan tengok balik apa yang saya bagi sebelum ni. Cik tepuk tangan tau. Okey. Berjaya tepuk tangan tipu tak berjaya tepuk siku. Nampak, so alhamdulillah ada 2 area yang kita cakap kalau dia melepasi untuk ADCAD ni, 2 area ni insya-Allah dia akan turun ke nilai pertama sampai di sini, dan TP tuan-tuan ataupun BE lah sebab buat BE kat sini, dan insya-Allah di sinilah, dan di sini dia akan naik balik sebab di mana kita kata di sini adalah kawasan high volume area ataupun very kuat kawasan support yang sangat kuat dan support dia sangat-sangat valid. Okey, dia akan naik balik. So alhamdulillah. So ada juga. Okay, saya bagi bukan bagi sini bawah itu bagi just idea kan. Idea. Okey, ini pun sama. Kalau dia break area trend line yang kita buat ni kan. Ini sama juga. Ini ada support yang kuat. Kalau dia break area trend line ni dengan candle biru macam ni lah. InsyaAllah dia akan naik sampai ke atas ni. Tapi dia baru sampai ke BE kita. So ada alhamdulillah jugalah dia punya ada progress.
Okey, untuk AUD USD, okey, kita kata hari tu kat sini kalau dia break dominant candle ni dia akan turun. Okey, memang dia turun, dia touch pun. Kalau tuan-tuan buat BE, tuan-tuan alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak buat BE, tuan-tuan innalillah. Buat BE kena. Masih faham tak? Tak buat tak kena lah. Lepas tu dia naik dan kita kata kalau dia break kawasan yang saya tanda support yang kuat ni, maka dia akan naik ke atas sini lah. Dan betul ya, dia break dengan candle ini di sini dan dia naik. Yang lain semua break dengan orang kata apa, dengan echo je. Yang ni break dengan body dan dia akan naik. Okey. So, okay, untuk Euro USD pula. Euro USD kita pakai setup Magnet Magneto. Setup kita Magnet Magneto hari tu. Ada kita bagi ke? Kita tengah kita kata ada rejection kat sini. Dan insya-Allah BE kat sini lah, BE kat sini. Okey, tapi ni saya tak pasti saya bagi setup ataupun just share idea hari tu. Saya tak pasti. Tapi macam mana pun tuan-tuan tengoklah kalau dia reject kat sini kan, tengok dia reject BE merah, dia naik biru, insya-Allah dia akan sampai ke bahagian baby Magneto tu. Insya-Allah supaya dia mesti akan jadi macam tu. Okey, support juga dekat sini. Kalau gimana dia tak sampai tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Sini pun sama. Okey, support kalau dia reject kawasan ni. Kawasan apa ni? Baby Magneto ni contoh kan, macam area sini. Dia turun, dia reject, dia turun tapi dia buat candle panjang. Bila candle break kawasan baby Magneto ke dalam area ni, maka dia akan touch untuk ni. Ini support, ini tak boleh tolak ansur lah. Ini tak boleh tolak ansur. Yang panjang-panjang tak boleh tolak ansur. Yang kecil contoh macam ni kan. Ini pun sama. Dia break kawasan baby Magneto ni, tuan-tuan hold lah. InsyaAllah dia akan touch kawasan magnet balik. Dia macam tu. Ada SOP dia hari tu kan. Okay, ini pun sama. Dia tak sampai tapi kalau dia dah break balik kawasan baby Magneto ni, insyaAllah dia akan naik macam tu. Okay, mana yang break balik? Mana ni? Ni kan, dia break balik ni, insyaAllah tuan-tuan boleh buy, insyaAllah dia akan naik juga. Ini sama dia turun, dia break balik dengan body ni, dia akan naik juga macam mana pun. Ini sama dia turun, dia break balik dengan body ni, insyaAllah dia akan naik kawasan magnet tu. Okay, ni pun tak sampai kan baby Magneto kita. Ini pun dia break. Tapi ini blue ni tak ada break ya. Tu dia tak akan naik lagi lah. Ini dia break, nampak? Dia break dengan body tuan-tuan hold macam mana pun dia akan sampai juga macam tu. Dia macam nampak akan sampai. Okay. Ni review kasar lah sebenarnya. Review kasar. Minggu depan cepat aku cerita lah macam mana nak buat kalau ada backup kat atas tu. Ya. Betul Sifat, dia punya dia punya modul SOP 3 tu ada lagi. SOP 3 tu. Ya. Sebab itu kita cerita apa ni sell dengan buy kan Sifat. Kita tak cerita lagi macam mana dia dengan buy. Kalau breakout tak jadi sell kita akan buy balik kan. Kita tak nak cerita lagi kalau dia masuk dalam area zone, dia ada zone dia juga macam kita sekolah lah ada zone ni. Okey, dia ada zone. Kalau dia masuk area zone tu insya-Allah tuan-tuan hold sampai. Mesti sampai insya-Allah. Okey, nanti kita akan cerita. Ini pun sama. Ada persoalan ni? Ada soalan juga. Perlukah floating 4 KTP? Tidak perlu. Tidak perlu nampak dah. Tidak perlu. Tidak perlu. Ibu yang berani mati. Apa yang tak pakai. Untuk GU. Itu GU. Di H1 lah. Di H1 kita ada entry hari tu kan. Kita ada entry kalau dia break layer dia break area kita punya resistance tu, insya-Allah dia akan turun lah. Okey, kejap di sini lah. Di sini saya buka balik lagi besar sikit. Dahsyat ni buat memang berani mati tu. Okey. Alright, so tuan-tuan nampak dia break dekat sini. So kita pun entry dekat sini. Nampak kita entry tepat tuan-tuan, insya-Allah dia dah turun, betul-betul turun sampai kita punya TP. So alhamdulillah. Tanya kepada yang follow Tanya kepada yang follow lah kan. Kata idea sebenarnya itu pun bukan kata kita nak share sangat pun, dia idea lah kan. Ya. Idea lah. Okey, ini pun sama. Entry je tuan-tuan. Terus dia turun tapi sebabkan kita ada tiba-tiba stop loss, tak ada, jangan risau lah, tak kena stop loss kita lagi, dia naik balik dan kena PE kita macam mana pun. Okey. Super juga dengan sini. Nampak kita entry terus kena kita punya BE walaupun tak kena kita punya TP. Yang penting BE itu penting ya tuan-tuan. BE mesti kena, mesti. Sebab kita tak tahu di setiap resistance, di setiap support tu akan muncul satu news yang kita tidak terduga. Jadi BE itu sangat-sangat penting. Lain macam kan situ Okey, ini dia reject, nampak tak? Dia reject, dia terus keluar buy, saya suruh buy kan. Buy dan tuan-tuan boleh hold kat area ni. Sebab apa? Ini area nampak dia akan sampai juga dekat area yang kita tandakan ni sebab support resistance kan. Macam mana pun area ni memang insya-Allah sampai kat kawasan baby Magneto tu. Sampai punya tuan-tuan, insya-Allah nanti saya akan ajak lagi SOP baru. SOP baru yang lain. Dia setiap satu zone tu dia ada zone luar tau, zone dalam. Dia insya-Allah setiap satu zone tu tuan boleh apply. Okey, yang ni dekat H1. Dekat H1 ada cerita. Ni kata dekat H4 ni. Dekat H4 kot. Dia ada cerita dia. Dekat H4, okey. Dekat H4 ni kita kata apa? Kita bagi
area support lah itu, area support. Okey, andai kata kita kata kalau dia break, contoh apa, kalau dia reject sini kan, dia reject kawasan magnet ni, maka dia akan naik ke level ini, nampak level ini. Dan dia akan naik ke level ini, kita dapat DH1 ya tuan-tuan, ke level ini dan seterusnya cecah kawasan ni. Kalau dia dah break kawasan ni, maka orang kata apa, magnet ni dah tak valid. Okey, dia lagi mana dia bermain di dalam ini, maka masih valid dan masih tuan-tuan boleh buat profit. Dan kita nak touch pada minggu depan ya. Betul tipu dia ada zone-zone dia pula. Okey, CAD CHF tuan-tuan. CAD CHF saya hanya itu saya hanya draw kan untuk area support dan resistance. Support yang saya draw adalah dua support yang sangat kuat. Okey, di mana saya pesan tuan-tuan tengok di sini kalau saya zoom dekat sini. Sekejap ya tuan-tuan, saya nak zoom sikit dekat sini. Kita zoom balik. Okey, kalau tuan-tuan perasan dekat sini saya ada bagi tahu satu sebab. Okey, kat sini kalau dia muncullah salah satu candle yang reject support ni dengan candle macam ni. Candle macam ni, nampak dia saya ada buat nak panas ni mungkin dekat H1 maka dia akan sampai ke sini. Okey, ni di H1 lah rasanya. Buka H1 tu. Okey. Sama si ambil masa sikit no. Sila. Okey, so okey di H1. Betul di H1. Okey, kita ada bagi tahu hari tu, andai kata tuan-tuan dia muncul dekat area sini contoh area sinilah, area dalam zone ni. Nampak ni dominant candle, dia break. Tak kira lah blue ataupun red ni break dengan blue. Maka insya-Allah dia akan sampai ke kawasan support yang atas ni. Sebab apa ini kita entry dekat sini tapi kita tandakan dekat H4. Sebab H4 lebih clear tuan-tuan, area dia dan di H1 lebih kita nampak lebih banyak lah pit bergerak. So insya-Allah sampai. Dan ini kawasan support yang sangat kuat. Area support yang sangat kuat bila saya tandakan tuan-tuan kena alert tau. Bila kata dia reject support yang saya tandakan ni, insya-Allah dia akan melambung. Macam itulah. Ini support yang betul-betul kuat. Ini ada consolidate Ini dan kali dia break support, dia tak ada touch support ni. Sebab ini memang high volume area ni nampak tuan-tuan ni. Betul-betul resistant kuat ni. Ini high volume area memang dia kali dia touch dia akan melambung. Mungkin dia melambung. Sampailah kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan lihat saya touch sedikit. Area yang dia lambung lambungan area dia itu adalah di mana tuan-tuan untuk area BE yang cantik. Tuan-tuan boleh lihat ni, nampak ni. Ini ada continue area, ini ada continue area. Dan continue area ni kalau tuan-tuan pulakkan di area mana tuan-tuan nampak? Area continue juga. Nampak CPS? Dia sama. Ulang. So BE tuan-tuan kalau saya suruh hari tu pun akan letak di area continue juga. So dah BE. Betul CPS? Dia tapi kau sama aja. Dia punya pergerakan. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Di sini BE dia yang tak berapa nak menjadi tetapi di area continue area juga. Sebab tu saya kata tuan-tuan continue area sangat penting. Support resistance penting. Tuan-tuan kena tahu macam mana nak plot dia. Nampak tak? Ini pun sama juga. Dia akan naik dan dia akan sampai. So tuan-tuan boleh letak BB banyak kali. Macam tu. So Euro JPY ni saya pun tak faham. Saya draw kat mana. So cuba buka balik. Dia tak faham. Kau pun tak faham tu kat mana lah. Okey. Dan kita kata tuan-tuan, kita bukan manusia ni bukan perfect. Selamatkan diri tu kan. Bukan perfect tuan-tuan. Tak semua sikap kita tu mengena. Okay, tetapi kurang kita boleh reduce. Nampak saya ada beritahu kalau dia break tapi ni bukan saya suruh entry tuan-tuan. Ni area support, ni resistance itu, resistance become support saya tandakan. Saya kata kalau dia break dengan candle merah, maka tuan-tuan boleh sell. Tetapi dia tidak bernasib baik. Sebab apa? Dia tidak break dengan candle merah, maka ini tidak ada sebarang entry, okey? So dia break kat atas. Nampak? Semua benda boleh berlaku. Pastikan ikut SOP. Break dengan dominant, masih selamat sebab belum entry. Sebab ada ada lukisan penyelamat, tulisan penyelamat segala. Okey, so lah. Tapi saya bukan perfect tuan-tuan. Ada masa saya pun kecudang juga, tak ada. Sama je. Biasa lah tu trader. Biasa trading. Tak ada masalah. Bukan kata nampak, saya buat semua hebat ni. Tak ada lah. Nampak hebat. Nampak. Nampak tuan-tuan. Nampak dia reject sini, dia break area trend line ni tuan-tuan. Dia mesti akan sampai ke kawasan kotak ni. Nampak kena juga macam mana pun. Dia naik balik, dia kena sama ada dia kena lambat atau cepat macam tu lah. Semua area kita ni tak pro sangat. Okay, area macam tu. So tuan-tuan lebih baik ambil nombor yang cantik lah. Kalau tuan-tuan nak buat TP kan, tuan-tuan ambil nombor cantik 128 ke macam tu. Cepat saya tengok kan. Ini pun tak apa nak cantik lah. Tapi boleh pergerakan ni nampaklah turun. Tetapi tak berapa nak cantik, tak berapa nak mengena lah serta dia. Ini rasanya DH4 kot. Kita tengok. DH4, okey. DH4 pun tuan-tuan lihat ni, tuan-tuan kita ada buat ajak hari tu kan area magnet tu. Kita entry di time frame yang lebih besar, betul tak? Okay. Kita draw di time frame lebih besar, kita entry di time frame lebih kecil. Nampak kita draw, ada rejection, TP dia dekat sini. Lepas tu ada lagi. Kita cakap apa? Kalau dia break area sini, dia akan naik, betul tak?
Kalau dia break area sini, dia akan naik, touch, turun. Okey, itu saya cakap tuan-tuan, jangan share lagi. Pastikan dia naik dulu. Itu maksudnya saya salah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tengok, dia buat sekejap macam ni, dia dah break. Saya punya parallel ni lebih kurang trend line lah kan. Maka dia turun sebatang, nampak? So, tak kisahlah, maknanya tuan-tuan belum entry, tuan-tuan tak dapat apa. Itu tuan-tuan entry, tuan-tuan untung lah. Maknanya teknik tuan-tuan berjaya lah. Dia teknik depend. Teknik tak, bukan semua teknik perfect tuan-tuan. Dia ada kelemahan dia. Okay, ada kelemahan dia juga. Cuma kita kena berhati-hati. Macam saya hari tu, saya tak dapat entry lah. Sebab saya tunggu dia pull back. Saya tak rugi, saya tak rugi pun. Tak stop loss pun. Sebab saya tunggu dia pull back dulu. Tapi dia tak pull back ke area saya nak, maka dia turun. Saya rugi entry, itu sahaja. Boleh Sebab? Boleh Sebab. Okay. Jadi cantik CUF atas Reza yang berikan. Cik Babi minta stay kejap kan. Kita simpan dulu. Tapi untuk tuan-tuan yang kita ada review rancangan. Jadi kita harapkan tuan-tuan boleh subscribe kita punya page di Facebook dan juga YouTube. Dan juga jangan lupa ikuti kami pada hari Rabu, insyaAllah. Rabu depan patutnya kita Selasa, tapi saya dah high sikit, jadi hari Rabu lah. So pada Rabu nanti kita akan share macam mana setup untuk dapatkan entry sekiranya berlaku breakout di Mainnet Mento. Ini Ya, kita betul. punya SOP 3. Beberapa zone juga kan, satu zone pula kan. Okey, sudah dah habis kot dah. Okey. Nutup begitu kan. Nutup begitu kan. Okay, so terima kasih tuan-tuan. So apa yang kami nak beritahu, tak kira lah Tipu S bagi ke ataupun Cikgu Hafiz bagi ke, teknik macam mana pun tuan-tuan kena decide yang mana the best one yang tuan-tuan nak kena pilih. Okay, tuan-tuan kena decide sebab setiap teknik ada kelebihan dan ada kekurangan. Cuma kita matchingkan dengan diri kita. Kita sesuai yang mana, ataupun kita ada teknik sendiri, kita nak combinekan dengan teknik mana, itu tuan-tuan buat decision. Okay, segala analisa, segala entry kami bagi ni adalah berdasarkan apa yang pemahaman kami. Sekiranya tuan-tuan nampak pemahaman itu sama, tuan-tuan boleh follow. Sekiranya ada percanggahan dalam entry itu, tuan-tuan boleh buat decision nak ikut yang mana satu. Okay, so supaya kita ada hujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan kelemahan daripada kita, kami bertiga lah, kami memohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.